Assalamualaikum guys, it's your boy Syarul. Welcome back to my channel. Bam. Terima kasih guys sebab dah klik video ni. Bagi korang yang belum subscribe, jangan lupa tekan tombol merah tu dan tekan loncengnya sekali supaya korang akan dapat notification bila aku upload video ke channel aku nanti. Dalam video kali ni kita akan berbahas tentang hub. Korang pernah dengar tak istilah hub? HAP ialah nama singkatan bagi High Frequency Active Auroras Research Program, merupakan program penelitian gabungan yang dilakukan dan dibiayai oleh Angkatan Udara Amerika Syarikat, Angkatan Laut Amerika Syarikat, University Alaska dan Defense Advanced Research Project Agency (DARPA). Projek penelitian HAP dimulakan pada tahun 1993. Salah satu stesen bumi HAP milik Amerika Syarikat ada di Alaska. HAP menembakkan gelombang radio frekuensi dari yang sangat rendah hingga sangat tinggi ke atas atmosfera. Salah satu kesannya akan mempengaruhi ionosfera dan stratosfera menjadi hangat, menciptakan awan, menurunkan hujan dan merubah iklim dunia. Jika diubah dengan frekuensi lainnya, maka gelombang radio frekuensi tersebut dapat dipantul oleh ionosfera dan kembali ke bumi untuk menciptakan gempa bumi atau bahkan dapat mempengaruhi fikiran manusia. Dan masih ada banyak lagi kemampuan HAP. Ionosfera adalah bahagian teratas yang terpenting dalam atmosfera bumi kita. Ionosfera sangat penting kerana dia menapis radiasi cahaya matahari agar tidak sampai ke bumi. Ionosfera berperanan dalam mengatur kadar elektrik dalam atmosfera dan membentuk teras dari tepi magnetosfera. Ionosfera juga memiliki kegunaan lain bagi manusia, iaitu mempengaruhi gelombang penyiaran radio yang jauh dari tempat-tempat yang ada di bumi. HARP berselindung dengan aktiviti penyelidikan saintifik yang kononnya menyelidik lapisan ionosfera bagi meningkatkan lagi penggunaan sistem komunikasi dan pemantauan cuaca. Tapak penyelidikan HARP yang berada di Gakona, Alaska menempatkan peralatan teknologi tinggi iaitu Ionospheric Research Instrument atau nama singkatan dia IRI. IRI adalah sebuah instrumen yang menghasilkan frekuensi radio berdefinisi tinggi sekitar 2.7 MHz sehingga 10 MHz. IRI mampu memancarkan frekuensi ke lapisan yang terhad untuk dicapai iaitu di lapisan ionosfera dan menghantar kembali isyaratnya ke bumi. Jerry D. Gray, bekas anggota Tentera Udara Amerika Syarikat USAF yang kini telah memeluk Islam, telah menulis sebuah buku bertajuk Art of Deception untuk membongkar pembohongan dunia oleh Amerika. Mencipta fenomena bencana alam adalah sesuatu yang mudah. Gempa bumi dapat dilakukan hanya dengan memainkan medan daya bumi. Di Anchorage, Alaska, terdapat senjata gelombang radio yang dapat mengubah kepantasan dan arah laluan jet sehingga mempengaruhi cuaca dunia. Isu pemanasan global adalah antara krisis yang diwujudkan supaya setiap negara akan memperuntukkan perbelanjaan terhadap kajian dan langkah-langkah menanganinya, yang akhirnya organisasi New World Order juga yang akan mengaut keuntungan. Program HARP tajaan Amerika Syarikat digunakan bagi mengubah medan magnet bumi dalam rangka mengubah cuaca dunia, membuat atau meletuskan gempa bumi dan gunung berapi, menyebarkan virus, mencipta fenomena yang dikenali sebagai denyutan elektromagnetik, mengubah dan mengawal perilaku manusia dan menjadikan sistem ekologi dan pertanian di seluruh dunia tidak stabil. Kejadian tsunami di Aceh pada tahun 2004 didakwa dibuat oleh perancangan besar Illuminati. Ia dibuat adalah untuk mengalih tumpuan dunia kepada perang di Iraq. Tsunami itu berlaku hasil ledakan bom atom dan menjadi kesaksian mengapa kapal perang AS berada di Sumatera selama 4 hari berlakunya tsunami. Pihak Amerika Syarikat mengawal berbulan-bulan di lautan supaya pengkaji tsunami tidak menemui apa-apa yang mencurigakan di sana. Begitu juga tsunami di Jepun telah terbukti ia adalah konspirasi Illuminati menggunakan senjata HARP. Seperti yang kita tahu, pada 11 Mac 2011, satu bencana alam yang buruk telah berlaku di negara Jepun. Peristiwa yang bermula dengan gempa bumi sekaligus mencetuskan gelombang tsunami yang sangat besar. Tsunami yang berlaku merupakan sebahagian daripada agenda Dajjal. Bom termonekular diledakkan dari dasar lautan dengan menggunakan teknologi yang sangat canggih yang dipanggil HARP. Buktinya, masakan air laut itu boleh menyebabkan manusia-manusia rentung. Begitu juga gunung berapi yang meletus. Hanya dengan menembak sejenis alat ke atas gunung sudah cukup membuatkan gunung
itu meletus. Begitu juga gempa bumi dan seangkatan dengannya. Hub yang dikatakan bertanggungjawab dengan pelbagai bencana alam telah membangkitkan kemarahan beberapa negara di dunia seperti China, Venezuela serta Rusia. Namun pembina teknologi hub iaitu Amerika Syarikat diam seribu bahasa. Sejak 40 tahun lalu, tentera Amerika Syarikat sudah melakukan uji kaji terhadap atmosfera bumi dengan menggunakan gelombang serta bahan kimia, iaitu cubaan untuk memusnahkan lapisan ozon di ruang udara kawasan musuh sekaligus merosakkan tanaman dan kesihatan manusia menerusi pendedahan sinaran ungu yang terlampau daripada matahari. Denyutan gelombang frekuensi rendah digunakan untuk mencetuskan kesan mekanikal dan gegaran dari jarak jauh menerusi bumi. Ini boleh mengubah cuaca dengan mewujudkan ribut dan hujan lebat di sesuatu kawasan. Gelombang ini juga mampu menyebabkan pergerakan bumi dengan mengganggu kestabilan gunung berapi dan plate tektonik sekaligus mempengaruhi cuaca. Ini adalah kata-kata pedas dari Presiden Venezuela iaitu Hugo Chavez yang mengaitkan hub dengan gempa bumi Haiti 2010 langsung tidak dijawab oleh Barack Obama. Begitu juga kritikan daripada media dan saintis daripada China yang mendakwa hub telah mencetus gempa bumi yang kuat di Sichuan, China pada tahun 2008. Antara percaya atau tidak, nama-nama besar seperti Hugo Chavez sendiri percaya Amerika Syarikat sedang berusaha mewujudkan satu teknologi yang sangat berbahaya kepada umat manusia seluruh dunia. Pemancaran denyutan berfrekuensi tinggi ini dikaitkan dengan pelbagai bencana alam seperti banjir besar, taufan dan gempa bumi. Peralatan hub yang sehingga ke hari ini masih lagi misteri melainkan IRI telah juga menyebabkan satu fenomena pelik di angkasa iaitu fenomena chemtrail atau dikenali sebagai jejak kimia. Chemtrail adalah fenomena yang mengaitkan sesuatu bencana alam dengan konspirasi hub. Chemtrail dikatakan berlaku apabila sejenis semburan bahan kimia sengaja disebarkan melalui jet udara belaltitude tinggi. Pengkaji konspirasi mengaitkan ia dengan tindakan Amerika Syarikat untuk menghasilkan kawalan populasi, kawalan cuaca dan perang biologi. Bukti chemtrail yang bertujuan untuk mencetuskan bencana alam turut dijelaskan daripada segi ilmiah oleh beberapa pengkaji teori konspirasi. Mereka turut mendakwa hub adalah senjata Amerika Syarikat paling efisien untuk memusnahkan negara-negara musuhnya. Dakwaan mereka paling mengejutkan adalah fenomena chemtrail telah berulang kali menyebabkan salju turun ke bumi bertukar menjadi warna kuning seperti sulfur. Begitu juga dengan kejadian hujan yang turun di Kerala, India yang berwarna kemerah-merahan pada 2001. Walau bagaimanapun, saintis daripada Amerika Syarikat menafikan setiap dakwaan mereka. Salah satu stesen hub ada di Alaska yang terdiri daripada 360 antena. Masing-masing antena menghasilkan daya pancaran minimum sebesar 10,000 watt dan jika semua antena ini diaktifkan secara serentak maka akan menghasilkan 3.6 juta watt hingga berbilion watt. Gelombang radio tersebut dipancarkan ke atas ke lapisan luar atmosfera. Kesannya akan membuatkan atmosfera lapisan teratas menjadi hangat dan dapat membentuk awan. Tujuan utama penelitian tersebut ialah untuk mempelajari lebih jauh lapisan ionosfera dan untuk menyelidik potensi pengembangan teknologi ionosferik untuk komunikasi radio dan keperluan ketenteraan sebagai pengesan peluru berpandu. Selain itu, tujuannya juga agar dapat membuat pesawat terbang musuh jatuh atau satelit tak berfungsi. Namun masih banyak kemampuan lainnya yang tak disangka. Pusat operasi hub berada di sebuah fasiliti milik anggota udara Amerika Syarikat di Gakona, Alaska yang bernama Hub Research Station. Instrumen terpenting dalam penelitian hub adalah Ionospheric Research Instrument IRI, iaitu suatu radio pemancar frekuensi sangat rendah namun berdaya tinggi. Kerja hub adalah memancarkan very low frekuensi berdaya tinggi ke atmosfera. Namun lama-kelamaan ilmu di bidang frekuensi mula dicuba untuk frekuensi-frekuensi lain termasuk frekuensi tinggi atau high frekuensi. Perlu diingat bahawa frekuensi tinggi sangatlah besar cabangnya. Masih banyak frekuensi-frekuensi lainnya. Setelah dicuba maka hasilnya menakjubkan dan sangat menakutkan. Semenjak penemuan frekuensi rendah dan kemungkinan digunakan juga untuk frekuensi tinggi dengan menembak ke atmosfera, maka hub automatik dapat dijadikan sumber untuk kepentingan ahli jemaah Dajjal atau Illuminati. Dengan teknologi terkini sebagai senjata masa depan, hub dapat juga digunakan sebagai mengubah keadaan atmosfera, membuat efek iklim dan cuaca suatu wilayah menjadi kekeringan, hujan, banjir, bersalji, angin kencang, tornado, bahkan badai dan taufan. Ia juga boleh dijadikan sebagai pembuat gempa bumi dan kesan daripada gempa bumi itu boleh terjadinya tsunami, mempengaruhi pemikiran dan perilaku manusia di suatu daerah, wilayah, bangsa ataupun negara. Mereka akan menjadi brutal, kasar, pembunuh dan psiko atau gila. Dan mungkin masih banyak lagi kemampuan hub termasuk untuk membuat pesawat jatuh atau satelit tak berfungsi.
Dengan pancaran hub menggunakan frekuensi tinggi akan berfungsi untuk mengubah cuaca dengan pemeluapan atau pengembunan udara. Salah satunya adalah untuk membuat awan. Cara ini membuatkan lapisan atmosfera keadaannya menjadi lebih hangat dan dapat menghasilkan butiran-butiran air yang nantinya akan menjadi awan-awan hujan. Banyak atau tidak awan yang tercipta bergantung daripada lamanya hub diaktifkan dan juga berapa besar kuat yang akan ditembak ke atas lapisan atas atmosfera. Selama ada angin, maka akan tercipta awan lurus panjang dan kadang-kadang berbentuk ular. Begitu panjangnya awan berisi butiran air ini hingga mengelilingi bumi. Saintis menyebutnya seperti sungai di angkasa. Awan-awan ini akan mampu menjadikan hujan biasa, hujan lebat hingga taufan dan badai. Namun awan juga dapat diciptakan agar terhalangnya sinar matahari yang menuju ke bumi dan menyebabkan bumi lebih dingin atau malah lebih hangat dari biasanya. Hub juga mungkin dapat menciptakan gempa dengan menembakkan frekuensi ke arah yang sama di angkasa. Saat diaktifkan, gelombang radio berjuta watt diarahkan ke lapisan atas atmosfera agar menjadi awan. Teknologi ini semakin berkembang sejak tahun 60-an hingga 70-an. Rusia dan China juga termasuk yang lebih dulu memiliki teknologi hub ini. Frekuensi demi frekuensi dicuba dari yang rendah hingga ke frekuensi yang tertinggi. Cara menciptakan gempa bumi adalah sama. Frekuensi ditembakkan ke atmosfera lalu memantulkan kembali ke bumi. Gelombang radio tersebut kemudian dapat masuk ke tanah hingga ke kerak bumi. Akibatnya, kepadatan dan material yang berada di dalam tanah di kawasan tersebut akan tergoncang, maka akan terjadinya gempa bumi. Beberapa gempa di laut juga dapat mencetuskan tsunami. Untuk mencetuskan gempa bumi, hub hanya memancarkan frekuensi sangat rendah tersebut ke atas ionosfera. Lalu ionosfera akan memantul turun kembali ke permukaan bumi seperti gelombang radio. Pada saat terpantul kembali di suatu tempat di muka bumi, frekuensi sangat rendah itu akan menerobos masuk ke dalam kerak bumi dan menggetarkannya, maka gempa bumi akan terjadi. Pengetahuan tentang hub di negara-negara maju sudah puluhan tahun lamanya dan konspirasi awal pembuatannya dilakukan oleh Uni Soviet namun dengan nama yang berbeza dan cara yang berbeza. Uni Soviet membuat hub dengan menembakkan frekuensi rendah terus ke tanah dan bukan ke angkasa untuk membuat gempa. Soviet menggunakan dua paip yang masing-masing berdiameter sekitar 5 meter. Selongsong paip besar itu berketinggian sekitar 10 meter dan paip diangkut di atas truk panjang seakan-akan membawa peluru berpandu. Cara penggunaannya iaitu dengan meletakkannya secara vertikal, lalu lubang yang mengeluarkan frekuensi rendah diarahkan ke tanah dan frekuensi rendah diaktifkan. Hub pertama ini dapat menimbulkan gempa hanya dalam radius sekitar 1 km. Namun pada saat Uni Soviet terkesan dengan impak krisis ekonomi dan politik, maka teknologi dan kenderaan serta perlengkapannya semua dijual oleh Uni Soviet pada Amerika Syarikat. Sejak itulah Amerika Syarikat menyempurnakan teknologi hub tersebut. Antena hub milik unit Soviet digelar oleh pihak Amerika Syarikat sebagai Woodpecker. Digelar sebagai woodpecker atau burung belatuk kerana frekuensi yang dipancarkan oleh hub milik unit Soviet itu terdengar seperti burung belatuk yang sedang mematuk secara terus menerus. Itulah hub yang berawal dari penemuan alat yang mengeluarkan frekuensi sangat rendah sebagai pengesan lombong dan mineral menjadi senjata perosak iklim tak terlihat dan tercanggih yang pernah diciptakan manusia. Kemampuan tak terlihat ini pula dijadikan sebagai senjata perosak yang dahsyat dengan cara menembak frekuensi sangat rendah atau sangat tinggi ke langit lalu memantulkan semula ke dalam kerak bumi. Oleh itu, berkemungkinan besar Dajjal akan menggunakan teknologi hub untuk mengeluarkan air sewaktu kemarau 3 tahun menjelang kedatangannya. Ini membantu tayangan perdananya untuk memperhambakan umat manusia. Banyak teknologi yang masuk akal di dunia, tetapi ada juga teknologi jahat dan mistik ciptaan Freemason yang bertujuan untuk membinasakan umat manusia. Cuba fahamkan masyarakat tentang hub. Berapa ramai yang percaya? Istilah teknologi adalah ciptaan Freemason yang berasal dari teknologik. Sesuatu yang tidak logik berkait rapat dengan sihir, seperti mana Amerika Syarikat gaibkan kapal dalam Philadelphia Experiment yang dipimpin oleh penyembah iblis Aleister Crowley. Iblis adalah bangsa jin dan teknologi jin jauh lebih maju dari manusia kerana jin telah hidup berjuta tahun sebelum Nabi Adam dan jin sering mencuri maklumat dan rahsia-rahsia dari langit. No wonder Freemason sangat teruja untuk berhubung dengan iblis. Mereka teruja bagaimana jin boleh hilangkan kapal terbang di segitiga bermuda, mencipta UFO dan mereka ingin mempelajarinya dari iblis. Maka tidak mustahil hub adalah sihir dari alam gaib yang berselindung di sebalik nama teknologi. Okey guys, apa pandangan korang terhadap hub ni? Sila kongsikan pandangan korang di ruangan komen di bawah. Okey guys, sampai sini je video untuk hari ni. Bagi korang yang masih baru di dalam channel aku ni,
and suka dengan konten-konten yang aku buat, harap korang boleh subscribe channel aku dan tekan loceng notification sekali. Dan terima kasih kepada korang yang telah menonton video aku dan tunggu video aku selanjutnya. Adios.